Perjalanan penubuhan negara Malaysia pada tahun 16 September 1963 bukanlah suatu jalan yang mudah, kerana Malaysia pernah dipinggirkan oleh negara lain disebabkan pengisytiharan konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966. Presiden Soekarno iaitu Presiden Indonesia merupakan individu yang menentang pembentukan Malaysia dan mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Apabila Indonesia mengumumkan penentangan terhadap tanah Melayu, politik di Malaysia berada dalam keadaan tidak stabil. Apakah yang sebenarnya berlaku? Dan bagaimana konfrontasi Malaysia dan Indonesia berjaya diselesaikan? Ayuh kita rungkai semua ini. Mengapa Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia? Pada tahun 1961, Tunku Abdul Rahman yang pada itu Perdana Menteri Malaysia telah membuat perancangan penubuhan Malaysia iaitu gabungan antara Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Walau bagaimanapun, pembentukan itu tidak berjaya apabila Brunei menolak untuk turut serta dalam rancangan pembentukan ini. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menerusi ucapan pidatonya telah mengisytiharkan konfrontasi dan perang ganyang Malaysia. Penubuhan Malaysia ditolak oleh Indonesia kerana Presiden Soekarno menganggap Malaysia telah mengganggu cita-cita Presiden Soekarno untuk menubuhkan Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah cita-cita Presiden Soekarno untuk mencantumkan Tanah Melayu dengan Indonesia, namun terhalang akibat pengisytiharan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Akhirnya, Presiden Soekarno telah mengisytiharkan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pencerobohan dan serangan ke atas Tanah Melayu juga berlaku, dan keadaan semakin parah apabila Tunku Abdul Rahman meneruskan penubuhan Malaysia pada 16 September 1963. Serangan daripada Indonesia terhadap Malaysia. Penyeludupan barangan dan serangan bersenjata telah berlaku pada awal perperangan, yang mana Indonesia telah melancarkan serangan bersenjata terhadap pejabat pos dan balai polis di Malaysia. Indonesia telah menggunakan propaganda dengan menuduh rakyat Malaysia hidup dalam keadaan sengsara, dan Presiden Soekarno telah menyemarakkan api hasutan dengan mempengaruhi negara-negara lain supaya tidak menyokong penubuhan Malaysia. Gerakan propaganda ganyang Malaysia oleh Indonesia. Indonesia telah menggunakan media massa untuk mengecam penubuhan Malaysia. Surat khabar, majalah, dan radio telah menjadi alat penting untuk menyebarkan mesej anti-Malaysia. Propaganda ganyang Malaysia yang lantang disuarakan oleh Presiden Soekarno telah menyemarakkan api rakyat Indonesia supaya menolak Malaysia. Presiden Soekarno sering memberikan pidato dan pernyataan rasmi yang menyokong konfrontasi Malaysia dan mengecam Malaysia sebagai negara penjajah. Kemarahan Presiden Soekarno semakin membara lalu menyindir lagu kebangsaan Malaysia iaitu Negaraku dengan menyanyikan lagu Terang Bulan yang merupakan lagu rakyat di Indonesia. Demonstrasi dan tunjuk perasaan telah dilakukan di Indonesia dengan mesej anti-Malaysia. Demonstrasi ini mencerminkan sokongan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan pemerintah mereka dalam konfrontasi Malaysia. Usaha menangani konfrontasi Malaysia-Indonesia. Pada tahun 1966, satu perundingan damai telah berlaku di Bangkok, Thailand untuk mengakhiri konflik ini yang disertai antara wakil Malaysia iaitu Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Indonesia Tun Adam Malik sebagai wakil Indonesia. Perundingan perjanjian damai yang telah ditandatangani pada 11 Ogos 1966 dan dikenali sebagai Perjanjian Bangkok. Salah satu syarat daripada perjanjian damai adalah kedua belah pihak bersetuju untuk menarik tentera masing-masing daripada wilayah yang menjadi rebutan bagi mengembalikan kestabilan politik. Setelah perjanjian Bangkok ditandatangani, kedua negara telah bekerjasama dalam usaha memperbaiki hubungan diplomatik mereka. Ini melibatkan pertukaran kunjungan rasmi dan kerjasama ekonomi. Pada tahun 1967, Jeneral Suharto menggantikan Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia. Perubahan telah membantu mengakhiri konflik Indonesia-Malaysia kerana Jeneral Suharto memiliki pendekatan yang berbeza terhadap hubungan diplomatik. Konflik ini benar-benar berakhir setelah proses perbincangan oleh beberapa negara dan organisasi luar, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, dan Persemakmuran Bangsa-Bangsa yang berusaha mengakhiri ketegangan antara Malaysia dan Indonesia. Konfrontasi Malaysia-Indonesia ini membawa banyak kerugian dan kehilangan nyawa.
Hampir 590 rakyat dan tentera Indonesia terbunuh dan 114 rakyat dan tentera Malaysia terkorban sepanjang konflik Indonesia-Malaysia ini. Hasil usaha bersama dari semua pihak, akhirnya konfrontasi Malaysia-Indonesia telah menemui noktah. Meskipun konflik ini meninggalkan luka-luka sejarah, kedua-dua negara telah berjaya menjalin hubungan yang lebih baik sehingga kini.